Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para rasul, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, juga pada ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para ulama, para mujahidin, para syuhada, para salihin, kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia, guru-guru kita, sahabat handai kita, saudara mara kita, dan seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat. Tidak lupa kepada diri kita sendiri, kita hadiahkan dengan bacaan Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Musannif rahimahumullahu ta'ala, wa nafa'ana bi ulumihim wa ulumi masyayikhihim wa ulumi masyayikhina fi darani amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahumullahu ta'ala, hadis ke-18, syahid, alim, qari dan dermawan yang akan masuk ke neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun istushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'matahu fa arafaha. Qala fama amilta fiha? Qala qataltu fika hatta istushhidtu. Qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jariyun faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha. Qala fama 'amilta fiha? Qala ta'allamtu 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana. Qala kadzabta walakinnaka ta'allamta liyuqala wa 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala qari'un. Faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Wa rajulun wassa'allahu alayhi wa a'tahu min asnafil mali fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Qala fama 'amilta fiha? Qala taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala jawadun. Faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari. Rawahu Muslim. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pertama sekali diputuskan hukumannya pada hari kiamat kelak ialah seorang laki-laki yang mati syahid. Ia akan dihadapkan kepada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala mengingatkan akan nikmat yang pernah dianugerahkannya kepadanya sewaktu berada di dunia dahulu. Maka ia pun kembali mengingatinya. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepadanya, apakah yang telah engkau perbuat dengan nikmat yang pernah kuberikan itu kepadamu? Dia menjawab, nikmat itu telah saya gunakan untuk membela agamamu ya Allah, sehingga aku gugur syahid sebagai syahid pada jalanmu ya Allah. Allah Ta'ala berkata kepadanya, engkau bohong. Sebenarnya engkau berperang adalah dengan tujuan supaya engkau disebut-sebut sebagai orang yang berani, dan telah pun dikatakan ke orang begitu kepadamu. Lalu orang itu pun diseret ke atas mukanya sehingga ia dilemparkan ke dalam api neraka.
Kemudian dihadapkan pula seorang lelaki yang belajar ilmu agama dan ia mengajarkannya kepada orang lain serta banyak membaca Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya akan nikmat yang pernah dianugerahkannya kepadanya sewaktu berada di dunia dahulu, dan ia pun kembali mengingatinya nikmat tersebut. Kemudian Allah taala bertanya kepadanya, "Ya orang yang beralim tadi, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu?" Ya, orang alim lalu menjawab, "Aku telah belajar ilmu agama dan mengajarkannya kepada orang lain, dan juga aku membaca Al-Quran untuk mencari keredaanmu." Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Orang yang alim tadi, engkau bohong. Sebenarnya engkau belajar ilmu supaya engkau disebut-sebut sebagai orang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya engkau dikatakan seorang qari yang pandai membaca Al-Quran. Dan telah pun dikatakan orang begitu kepadamu di dunia dahulu." Orang itu lalu diseret ke atas mukanya sehingga ia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Kemudian dihadapkan pula seorang dermawan yang diluaskan Allah Ta'ala akan rezekinya Allah Ta'ala, dan dikurniakan kepadanya orang yang dapat rezeki tadi bermacam-macam harta benda. Lalu Allah Ta'ala mengingatkannya orang yang diberi nikmat terhadap nikmat yang telah dianugerahkannya oleh Allah Ta'ala kepadanya orang yang dapat nikmat di dunia dahulu. Maka ia pun mengingatinya kembali akan nikmat tersebut. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepadanya, "Apa yang telah engkau perbuat atas nikmat yang telah aku anugerahkan itu?" Ia menjawab, "Tiada satu pun jalan yang engkau inginkan supaya didermakan harta padanya kecuali telah saya dermakan." Allah Ta'ala menjawab, "Engkau bohong. Engkau dermakan harta supaya engkau disebut-sebut sebagai seorang dermawan." Orang itu lalu diseret di atas mukanya sehingga dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Keterangan hadis di atas mengancam orang yang mengerjakan suatu amalan dengan niat riak dan mencari-cari pujian daripada manusia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung perkongsian daripada kitab 40 hadis penawar hati karangan bagi Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahumullahu taala, berkenaan dengan hadis yang ke-18, dengan berkenaan dengan 3 ataupun 4 golongan manusia, yang mana 4 golongan ataupun 3 golongan ini bukan sebarang golongan manusia. Mereka ini manusia yang sangat hebat, yang sangat mulia, yang sangat terpilih. Tetapi tempat mereka kena singgah dulu ialah dalam neraka Allah Ta'ala. Sedangkan mereka ini adalah golongan yang sepatutnya masuk dalam syurga. Siapa golongan ni? Iaitu yang pertamanya orang syahid, yang keduanya orang alim, yang ketiganya orang dermawan. Orang dermawan lah. Orang alim tadi sekalilah dengan orang qari. Dah berapa? Syahid dia dah cukup ke? Rupa-rupanya di dalam hati mereka ini ada perasaan lain selain daripada menggapai redha Allah Subhanahu wa taala. Sungguh malaikat itu dia akan menilai setiap amalan yang kita lakukan tanpa mengira apa isi hati kita. Sebab mereka tak nampak pun isi hati kita. Sebab itulah malaikat kiraman katibin ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah ada yang terkeluar daripada mulut kamu itu kecuali di sisi kamu ada malaikat yang tukang catat, kiraman katibin, yang tukang catat, yang nama dia Raqib dan Atid. Tapi hak mana hak dia catat? Hak lapah mulut, hak kita buat dengan tangan, hak kita jalan dengan kaki, hak kita lihat dengan mata, hak kita dengar dengan telinga. Manakala hak barang dalam hati, dia tak akan tahu. Sebab tu kalau ada orang kata dia zikir dengan hati, tak? Maka zikir dengan hati tadi tu dapat tak pahala di di sisi malaikat hak tukar tulis? Tak ada, malaikat tak tulis pun. Sebab malaikat tak tahu. Dalam hati ni hanya kita dengan Allah Ta'ala aje. Kalau Allah Ta'ala nak beri, alhamdulillah. Kalau Allah Ta'ala tak beri, tak ada lah. Tu barang hak dalam hati ni. Sebab tu kalau ada orang bayang Fatihah, mulut tak gerak sekhormat. Nak
Sah tak sah. Baca dah dalam hati. Baca dalam hati. Siapa dengar? Siapa dengar? Allah Ta'ala kalau dia nak beri, dia beri. Tak ada masalah. Allah Ta'ala maha kaya. Dia tidak terpakai dengan segala urusan ataupun perbuatan hambanya. Tidak. Kalau Allah Ta'ala itu terikut ataupun terpaksa ikut dengan perbuatan hamba dia, maka lemah Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala maha kaya. Dia nak maafkan siapa yang dia kehendak, dia maaf. Dia nak azab siapa yang kehendak, dia azab. Dia tidak terikat dengan siapa-siapa. Cuma dia janji, kalau orang buat baik, dia beri ganjaran baik. Kalau orang buat jahat, dia akan azab dengan perbuatan yang telah dilakukan. Itu janji dia je. Tapi kalau Allah Ta'ala kata nak suruh masuk syurga, kehendak dia. Cuma Allah Ta'ala dia benar pada janji dia, maka dia akan sumbat juga seorang dalam neraka untuk membenarkan janji. Hak kira ni lah sampai Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ni bekas mata ni. Sebab menangis tiap-tiap malam menangis. Kita tekah-tekah ya. Tu pun lama sekali, 10 tahun sekali menangis. 20 tahun, 15 tahun, sebulan, 2 bulan sekali menangis. Sayyidina Umar tiap-tiap malam menangis. Tanya oleh sahabat dia, tanya Sayyid, wahai Umar, wahai Khalifatul Mukminin, wahai khalifah bagi orang beriman, apa kuat sangat nangis ni sedar kamu kau orang baik? Kerana cukup bagi Allah Ta'ala untuk membenarkan janji dia. Dia masukkan seorang je dalam neraka, dan aku bimbang akulah seorang tu. Allah. Padahal dia tu dijanjikan oleh Nabi SAW syurga, tapi takut kena humbang dalam neraka. Allah. Nampak? Tu beza orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang yang muqarrabin, orang yang sangat-sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Mereka merasakan diri mereka ni sentiasa dalam keadaan orang panggil seolah-olahnya telur yang tidak ada di pasaran. Bukan telur hujung, tak ada pasaran, tak ada semua bimbang. Kena spare semua rumah. Amalan kena ada banyak semua, telur kena ada semua rumah. Takut tadi habis pula telur. Ni mesti telur nak mari mula dah ni. 2-3 hari ni mari telur penuh dalam pasaran. Berapa? Dah seminggu dah tahan. Lok-lok lama-lama dia melang. Letak kejap dalam pasaran. Awal nak main harga pula, sekat pula. Kerja dia gitu dah. Kalau orang hak cerdik, orang pandai, dia akan sipang. Dia akan sipang. Supaya dia dapat pakar. Dia dapat orang panggil ada bekalan dia nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Itu bagi orang yang sedar diri dia ataupun sedar diri dia sebagai seorang hamba Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang mulia ini, iaitu yang pertamanya orang yang syahid. Orang yang mati syahid ni, jumhur ulama mengatakan syahid ini ada 3. Yang pertama syahid dunia sahaja, yang kedua syahid akhirat sahaja, yang ketiga syahid dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala kata di dalam Al-Quran, la tahsab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un wa la inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kamu mengira bahawa orang yang terbunuh gugur mati syahid itu mati, sedangkan mereka pada jalan Allah Ta'ala itu mati, sedangkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka, dan mereka sentiasa mendapat rezeki daripada Tuhan mereka. Orang mati syahid ini ada 3. Seperti mana yang kita bincangkan pada minggu lepas berkenaan dengan jihad, itu ada 2. Jihad ada 2. Jihad khusus dengan jihad umum. Jihad khusus perang pada jalan Allah Ta'ala, berperang, keluar pergi perang. Manakala jihad umum ini belajar, dengar, kerja, banyaklah cara-caranya nak kita buat. Kita bijahdi dengan kekuatan kita, dengan bijuhdi kita, dengan kekuatan kita melanggar segala jahdi kita, segala tokoh, segala ujian kita. Maka tu jihad. Kalau orang tu dia ni orang yang
orang yang paak rezeki contohnya. Rezeki dia paak. Nah, rezeki tak ada, bukan tak ada istilah rezeki tak ada ataupun rezeki habis atas dunia ni, tak ada. Kalau ada orang hak rezeki habis, maka dia tu mati. Habis lalu. Cuma adanya istilahnya rezeki paak. Rezeki dia ditarik. Sebab apa? Sebab kerana amalan dia kurang, ataupun dia tidur pagi, ataupun lain-lain daripada amalan-amalan yang menyebabkan rezeki paak, maka dia pun lawang. Itu jihad tu. Dia bangun pagi, dia kerja, dia buat apa semua, mencari benda halal, maka itu jihad bagi dia. Nah, tapi itu jihad betul umum. Namun apabila seseorang itu mati, bukan semua jihad tadi dikira sebagai syahid. Ada setengahnya dikira sebagai syahid dunia, ada setengahnya dikira sebagai syahid akhirat, ada setengahnya dikira sebagai syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia, orang yang perang pada jalan Allah Ta'ala. Pegang senapang, perang di Palestin lawan Israel. Nah, perang lawan Israel apa semua, akhirnya mati. Mati syahid tak? Mati syahid. Sebab lawan orang kafir. Dah guna, tak payah mandi, tak payah mayang, tak payah kapang, tanang gitu saja. Kecuali pada pakaian dia ada terbuka aurat, hak kawasan yang patut tutup, maka tutup kawasan yang tutup tu saja. Tidak perlu disalin pakaian, tanang sutir-sutir hidup-hidup gitu. Nah, bukan hidup lah, mana matilah, mana tanang sutir gitu. Tanang gitulah dengan darah-darah mengalir. Kalau kita orang hidup dah boleh, darah mengalir kena bersih, bak darah najis. Nak kena sumbat belakang, lubang punggung kena sumbat, lubang depan kena sumbat, lubang hidung, takut tubik air, takut tubik darah. Kalau tengah tanah tu dak dah nak tanah lagi, nampak ada darah, kena buat tubik semula, bersih semula. Sebab najis tak boleh. Tapi orang mati syahid, dak tanah dengan darah-darah, dak najis ke? Dak. Itulah bawang dia di hari akhirat lagi, yang menjadi bawang syurga kasturi. Tu bagi orang yang mati syahid. Tapi dia ni mati perang juga macam orang mati syahid, tetapi dia tidak dikira sebagai syahid akhirat, syahid dunia sahaja. Sebab apa? Ni penyakit dia ni. Bila mana Allah Ta'ala tunjuk ni orang mati syahid, mu buat kenapa dengan segala nikmat aku? Dia kata aku jihad pada jalanmu ya Allah, sehingga aku mati pada jalanmu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala kata mana? Kamu bohong. Kalau bahasa lembut, kalau bahasa Terengganu dak sikit, melebau. Dak, lebau. Mu pelawak. Mu kata mu jihad jalan aku dak. Tapi mu jihad sebenarnya untuk dapat harta rampasan. Untuk dapat nama mu dipanggil orang, disebut orang. Untuk dapat sekian-sekian daripada selain daripada aku, mu pelebau, mu duk buatkan aku. Allah. Malaikat ni tulis ni orang mati syahid, malaikat tulis. Sebab malaikat tak tahu barang dalam hati, tak tahu. Malaikat tulis ni orang mati syahid. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata mu pelebau. Lalu Allah Ta'ala panggil malaikat dia untuk heret kawan ni melalui kaki. Heret napa ni kok kaki, sampai muka sembang atas tanah. Siapa di pintu neraka, lepas dalam neraka. Dah lah mereka ni orang yang pertama-tama dihisap pada hari akhirat. Dan mereka juga orang yang pertama-tama kena rasmi dalam neraka. Sebab mereka pertama dihisap. Allahu Akbar. Dah kita hendak mati syahid. Nah, kalau orang mati syahid kena humbang gitu, dah kita hendak mati syahid. Oh, kisah baik kot aku hendak mati syahid, apa dak kena humbang dalam neraka. Lagi lah. Orang mati syahid pun belum tentu kita hendak mati syahid ni tak tahulah. Sebab itulah Nabi SAW sebut di dalam hadis yang lain, barang siapa yang mati tidak ada dalam hatinya nak syahid, maka dia telah mati jahiliyah. Dengar? Kita dah sebut bahasa Arab, apa masih pendek. Barang siapa yang mati dalam hati dia tak ada pun niat nak mati syahid, maka mati dia mautatan jahiliyah, mati orang jahil. Kita ada tak dalam pagi hari nak mati syahid, ada tak? Tak ada lagi, berat. Barang siapa yang tak ada, Nabi sebut
dalam hati dia nak mati syahid, maka mati dia mati jahiliah. Faham? Kita mati syahid tak syahid tu bukan urusan kita, tu urusan Allah Ta'ala. Mati bukan kita tahu bila-bila, tapi dalam hati kita nak mati syahid. Azam tu kena ada. Bab perang fisabilillah, mempertahankan Islam ni, mempertahankan Islam ni benda wajib, bukan benda boleh suka-suka. Hari ni aku nak tahan Islam, esok nak tahan agama kafir pula, tak boleh. Tahan Islam ni, lagi mana kita hidup, lagi mana kita hirup adara Allah Ta'ala, wajib kita mempertahankan Islam. Nak mempertahankan Islam sehingga ke darah titisan akhir kita. Nak bidam wa birruh, dengan jasad kita, dengan darah kita, dengan roh kita, kita memperjuangkan agama Islam pada mana-mana tempat kita berada. Kalau kita mati padanya, maka kita mati syahid. Kena niat, kena azam untuk kita mati syahid. Kalau tak sia-sia mati katak kita, mati jahiliah, mati katak. Nah, tu syahid dunia. Tak dapat nikmat di dunia. Nah, tak dapat nikmat di akhirat. Sedangkan nikmat di akhirat itu bagi orang yang mati syahid ni sangat-sangatlah banyak. Nah, yang keduanya, orang yang mati syahid akhirat tidak dikira sebagai syahid dunia. Nah, Imam Syekh Abdullah Al-Ghumari, nah, guru kepada guru saya Syekh Yusri Al-Muqattam. Nah, dia Syekh Abdullah Al-Ghumari guru pada Syekh Ali Jumaah, Syekh hadis, mengatakan bahawa ada 39 jenis manusia yang mati yang dikira sebagai syahid akhirat. Ini hak paling banyak yang diriwayatkan, yang disebut oleh ulama, 39. Di antaranya ialah orang yang mati penyakit berjangkit. Kira hak mati Covid baru ni, kira masuk mati syahid akhirat belaka. Mati syahid akhirat belaka. Rugilah dak mati. Mati syahid akhirat, penyakit taung, mati syahid akhirat. Tapi bukan confirm mati syahid akhirat tu selamat ke akhirat dak. Kalau atas dunia perangai macam plesik, perangai tu nak lawan Islam sama, perangai tu memang kalau dengar Islam tak panah linga. Ada mati syahid akhirat kat mana, celah mana? Nah, orang bila sebut Quran sikit panah linga. Sebut hadis sikit panah linga. Sebut Islam sikit panah linga. Sebut nama ulama sikit panah linga. Lepas tu nak syahid akhirat celah mana? Nah, orang nak syahid akhirat, dunia dia dunia yang hidup dengan agama, bukan hidup dengan dunia yang dengan dunia dia. Tu dia. Nah, yang keduanya, kerana penyakit dalam perut, apa saja, gastrik ke, ngandung ke, apa saja, asal penyakit itu mari daripada dalam, organ dalam. Perut ni bukan nanti jadi perut saja. Orang sakit jantung, orang sakit paru-paru berlubang, orang sakit apa. Nah, yalah, kita siang anak-anak kecil sakit, tengok dalam video Allah sedih, tak ada. Kita sakit sikit pun, luka sikit rebah motor sikit luka tu pun 3-4 hari tahan, nangis nak mandi. Budak-budak Allah sakit, Allah tak bayang kita. Tapi siapa ajar dia mati, maka tak apalah syahid. Tunggu kita dalam nu sedih-sedih, tapi biarlah Allah Ta'ala tetapkan yang terbaik, insya-Allah. Mudah-mudahan itulah yang terbaik baginya. Orang yang mati lemah, orang yang dihempak bangunan, orang yang kerana mati kerana kebakaran, orang yang mati kerana dizalimi, orang yang mati kerana berkata benar di depan pemimpin yang jahat, orang yang mati kerana menuntut ilmu, orang yang mati kerana bersalin dan lain-lain daripada jenis-jenis orang yang mati mempertahankan agamanya, mempertahankan dirinya, mempertahankan hartanya ataupun keluarganya. Maka semua ini daripada jenis syahid akhirat. Dah syahid akhirat dah yang mandi ke? Kena mandi. Mati kena mandi, kena kapang, kena memayang, kena tanam macam biasa. Cuma ke akhirat lagi mereka ini dibangkitkan bersama dengan para syuhada. Siapa para syahadat khas benar? Mereka yang keluar berperang pada jalan Allah, yang mereka ini berperang sampai berhilang nyawa mereka dan mereka tidak mengharapkan melainkan daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala semata ganjarannya. Maka mereka inilah orang yang dikira mati syahid dunia akhirat. Nah, jasad mereka di dunia ditanang secara demikian, tidak diuruskan, tenang terus.
Kemudian mereka ini mendapat paling kurang daripada Miqdam bin Ma'di Karib. Kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati syahid ada 6 keistimewaan. Yang pertama, diampuni dosanya sejak mulai keluar pertama darahnya keluar, meluncur darah. Darah dia ada dosa diampunkan. Yang kedua, ditunjukkan kepada dia tempat dia dalam syurga. Sebab tu kalau kita tengok orang Palestin kan, kau acum perut apa semua kan, yang ambil gambar tu muka senyum. Yang ambil gambar muka dia tu, muka dia senyum, sedangkan mati. Sebab apa? Allah Ta'ala tunjukkan pada dia tempat dia dalam syurga. Sampai sengih, mati pun sengih, tak boleh nak suka dah ang sampai mati pun sengih. Nak Piramli kata mati dalam iman. Nak apa ni, Alibaba 40 penyamuk. Nak sengih mati, dawan dia senyum mati dalam imam. Nak tu dia. Laginya yang ketiga dilindungi daripada azab kubur. Yang keempat, terjamin keamanannya dari malapetaka besar dan merasakan kemanisan iman. Yang kelima, dikahwinkan dengan bidadari dan diperkenankan memberi syafaat bagi 70 kerabatnya. Allah. Itu keuntungan bagi orang yang syahid dunia dan akhirat, ataupun syahid akhirat. Orang yang syahid dunia semata tidak dapat apa-apa kecuali letih dan neraka. Neraka dapat. Seperti mana hadis yang kita baca tadi. Jadi hati-hatilah. Jangan kita lihat orang yang mati syahid itu, ingat semuanya dapat kebahagiaan belaka. Ada yang syahid tetapi dapat dihumpangkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka Allah Ta'ala. Dah apa lagi? Sekali lah. Mati syahid juga, syahid akhirat juga. Tapi syaratlah jangan sereleng lagi bunuh diri. Sial dia mati lemah, syahid dah apa maksud lemah dah ni? Dia pergi terjun. Terjun bunuh diri. Dah terjun bunuh diri, tak ada mati syahidnya. Dah terjun bunuh diri dah, nak mati syahid kan ni, walaupun lemah sekalipun, faham? Dia tidak dia mandi dia terjun. Mandi saja-saja tiba-tiba lemah. Tu mati syahid tu. Sebab dia niat bukan nak bunuh diri. Dia niat nak mandi tapi mati. Mati syahid. Hak mati syahid ni, hak tak mati syahid ni, dia terjun tu, sultan mamuk dia terjun, kedegung dia terjun. Apa dia terjun? Saja bunuh diri, puas hidup. Hidup susah, hutang banyak, telur tak ada. Terjun senang. Dah yang nak mikir telur-telur dah. Dah tak ada dah lah mati syahidnya. Tu dia bagi orang mati syahid. Bagi mereka yang kedua pula, iaitu orang alim. Orang yang alim, orang yang belajar ilmu, orang yang ngajar orang, kemudian ngaji pula sedap. Tapi Allah Ta'ala tanya dia, buat apa? Aku belajar kerana-Mu ya Allah, ngaji kerana-Mu ya Allah. Allah Ta'ala kata, mu pelebau, sedangkan mu buat supaya orang panggil mu orang alim, orang pandai baca. Ni berat gitu. Orang alim ni ulama bagi 2, tapi saya pecahkan pula pada 3. Mengikut kepahaman hak mengaji. Yang pertamanya ulama dunia. Yang pertamanya ulama akhirat. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Al ulama warasatul anbiya. Orang ulama ini ialah pewaris para nabi. Innan nabiyya la yurisu dinara wala dirhama. Nabi ini tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tapi nabi wariskan ilmu. Maka orang-orang yang ada dapat ilmu ini pewaris bagi nabi. Sehingga para sahabat yang terdahulu, di antara syarat utama untuk menjadi pengganti bagi orang yang selepas daripadanya, contoh selepas ada nabi ganti dengan Abu Bakar, selepas Abu Bakar ganti dengan Umar, selepas Umar ganti dengan Osman, siapa ganti dengan Ali, siapa ganti pada Saidina Muawiyah. Lepas ada Saidina Muawiyah itulah barulah ada lagi konsep syura tu, tetapi hanya berlega di sekeliling Kesultanan Umayyah dan Abbasiyah, Kesultanan. Tapi tetap syarat utama mereka, orang hak nak jadi pemimpin mesti di kalangan ulama. Mesti orang tu ulama. Bukanlah maknanya mesti mana ulama tu dia tahap tepi tak, tapi ulama dia tu diri sendiri ulama, dan dia ada ulama yang duduk pandu dia.
Nak macam Sultan Zainal Abidin kita, Sultan Zainal Abidin 3. Nak ketika dia memerintah ada ulama duduk di tepi dia. Dia tu alim dah. Sealim-alim orang dah. Tapi ada ulama. Nak bila ada British nak masuk, nak masuk ke daftar apa ni? Ke negeri kita ni. Nak mau tanya ke tuan. Nak tanya ke Tauku Paluh. Nak British pergi jumpa Tauku Paluh. Nak tak boleh masuk. Nah, padahal dia sultan tanya ulama, tengok. Nah, dan ni ulama diperbelakangkan. Bukan sahaja oleh pemimpin, guru sultan dan sebagainya, bahkan orang-orang awam pun pelekehkan ulama. Tak, mempelekehkan ulama. Nauzubillah. Sedangkan ulama yang betul, mereka ni tidak melihat kecuali ganjaran di sisi Allah Taala. Payah nak cari ulama gini. Kerana ulama gini ikhlas dalam amalan dia, ikhlas dalam ilmu dia. Dia belajar, dia ngajar ikhlas mata-mata kerana Allah Taala. Yang kedua, ulama dunia. Ulama dunia ni syaitanul akhras. Syaitan bisu. Bapa bahagian hak boleh duit ke dia, dia senyap. Biar benda tu salah pun, tapi benda tu masuk kocek dia. Contoh bukan kita kata sungguh ni contoh. Nak contoh mufti contohnya. Bukan negeri kita, bukan negara kita, contoh mufti. Nak keluar satu fatwa. Tiba-tiba fatwa tadi bercanggah dengan sultan. Fatwa tadi bercanggah dengan kerajaan semasa. Tak boleh kena sipang fatwa. Tak boleh ke bawah. Apa? Kat gigi kena pecat. Tak boleh British, tak boleh gaji. Dah ilmu dia malak dah. Dia tak pernah menyesatkan orang. Cuma dia susu. Ilmu dia susu. Sebab bimbang. Periuk nasi terganggu lagi. Ni syaitan ulama dunia. Dak perkara. Nak contoh tu kita buat contoh. Pakailah pada mana-mana. Dan yang ketiganya ulama usuk. Ulama usuk ni ulama hak menyesatkan orang. Dalla wa mudillu. Dahlah dia tu sesat, dia menyesatkan pula ramai orang. Supaya orang lari daripada jalan Allah Ta'ala. Akhirnya dia jadi penipu dan dia menjadi al-kazzabun, orang-orang yang menipu atas Nabi SAW. Dan ketiganya orang yang dermawan, orang yang sedekah pada jalan mana pun dia sedekah, tetapi dia membatalkan sedekah dia dengan riak. La yubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Janganlah kamu batalkan wahai orang beriman akan sedekah kamu dengan manna wal adza, dengan manni wal adza, dengan harapkan pujian dan dengan kerosakan. Contohnya seperti orang yang berdema pada jalan Allah Taala untuk liyura annas, untuk lihat pada di sisi manusia. Di dalam kitab Penawar Bagi Hati sebut orang yang riak ni bagaimana? Yang pertama, dia nak harapkan pujian orang. Dia nak harapkan pujian orang. Yang kedua, dia nak balasan daripada balasan dunia. Maka tu riak. Oh, payah. Kalau pergi ikut Penawar Bagi Hati, dia nak balasan daripada balasan dunia. Tu riak. Contoh kita ni jadi Tok Bilal. Contoh jadi Tok Bilal. Dah apa jadi Tok Bilal? Memang kerja aku dah. Dak dah leh 800 bulan. Apa dah? Nak harap daripada barang-barang dunia. Barang dunia tu dia mari ikut kita tak masalah. Jangan kita pergi kejar lah ke dia. Dah mana ustaz mari omong sini nak pitih tu. Ada. Contoh. Tu. Maka kalau gitu, kalau ngajar sedak tanya mana pun gegar siapa 5-6 juta kampung pun dia ngajar. Nak. Tapi oleh kerana nak pada pitih tak ada. Tu. Nak pada balasan dunia. Dia buat tu ikhlas dah. Kadang-kadang sedekah Allah. Salah ke sedekah tulis dalam cek? Semua cek salah. Tak salah. Boleh. Kalau tujuan dia untuk menunjukkan, mengajak orang ke arah kebaikan. Tapi afdalnya sedekah secara rahsia. Hak tu paling afdal. Tapi itulah kita ni, moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita dan lindungi kita dan jadikan kita daripada orang yang pandai memilih dalam bersedekah. Kita hari ni dalam bab bersedekah tidak beberapa pandai memilih. Ni sedekah hak paling lebat. Kalau kita ni patang nampak orang susah.
tepi jalan, sedekah belaka. Nak ni kita jadi susah hati nak sedekah ni. Scammer ramai dah. Dulu baru 2-3 hari lepas baru ni ada orang duduk di hospital. Duduk pusing. Cerita dalam Facebook tu duduk pusing hospital minta duit. Bini nak keluar tak ada pitih nak bayar. Rupa-rupa ni bini dia pun tak ada. Dia tipu. Scammer ramai. Allah, kita susah hati nak derma pun. Tak jadi susah hati. Kadang-kadang tapi tak apalah, kita sedekah urusan dia dengan Allah Ta'ala, biarlah. Tapi ramai orang sedekah gitu. Sedangkan hak sedekah paling utama dia siapa? Kepada mak ayah dia. Ni sedekah paling utama kepada mak ayah. Yang kedua kepada kaum kerabat. Yang ketiga kepada anak-anak yatim. Yang keempat kepada orang miskin. Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah. Tu sedekah mana? Sedekah sunat. Hak sedekah wajib kita kena tahu pula. Beri nafkah anak bini wajib, sedekah juga tu. Bukan syarat sedekah tu hari Jumaat kena pergi sedekah, ya pun tak tabung dalam tabung masjid. Boleh, baguslah. Tapi anak bini gua ni cerita. Kena tengok. Hutang, bayar hutang sedekah. Sedekah. Ramai masuk duit dalam tabung masjid tapi hutang tak bayar. Hutang tu wajib bayar, wajib. Dok kayak gini kalau dok sibuk bayar hutang, bila nak sedekah? Tu sedekahmu. Bayar hutang. Jangan mati kita ada hutang, jangan. Biar selesai hutang kita atas dunia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Cukup qadar tu saja. Minta maaf, minta ampun kerana ambil masa yang panjang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.